أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. نبدأ هذا المجلس بقراءة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi yang barakah ini Jumaat Sayyidul Ayyam dapat sama-sama kita bersiaran langsung di Facebook Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan. Siaran langsung di Facebook Surau An-Nur. Terima kasih kepada pihak surau dan juga kepada muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang sedang menonton ketika ini. Sudi-sudilah kiranya dapat like dan juga share live kita pada pagi ini, insya-Allah. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan, terima kasih kepada Kak Tika Tukimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Kak Tika, sihat Kak? Mudah-mudahan semuanya sihat walafiat, insya-Allah. Hari ini tuan-tuan dan puan, kita nak bincangkan satu topik berkaitan dengan Allahumma salli ala Muhammad. Masuk lagi tentang kesabaran Nabi Ayyub alaihi salam. Hari ini tajuk kita tentang kesabaran Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Baik, insya-Allah kita tak nak lengahkan masa pagi-pagi ini. Insya-Allah saya nak kita rujuk sikit berkaitan kisah Nabi Ayyub ni dalam Al-Quran. Pagi ni kita tengok ayat Al-Quran lah, insya-Allah, boleh ya? Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Kita tengok Al-Quran surah Sad ya. Dalam surah Sad. Pagi ni kita nak tengok sikit ayat dalam surah Sad. Ayat 40 dalam ayat 41 hingga 44, insya-Allah. Baik. Siapa yang menonton bolehlah sudilah kiranya untuk memberikan dana infak kepada surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan yang tertera di ruangan komen tu, insya-Allah. Nombor akaunnya dekat situ ya, supaya dapat kita meneruskan program-program program-program ilmu dan sebagainya, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan, surah Sad iaitu surah yang ke-38. Surah Sad ayat 38. Nah, kalau boleh saya masukkan sekejap ya. Surah Sad ya. Nah, mana surah Sad? Surah Sad surah yang ke-38. Nah. Kita baca sama-sama ayat ni, insya-Allah. Mudah dapat kita mengambil iktibar pengajaran daripada ayat
ayat Al-Quran. Baik, saya kongsikan dekat ruangan komen, dekat skrin. Share skrin. Nah, okay. Macam mana nak share skrin? Saya pun dah lupa dah. Bismillah. Ada. Okey. Okey. Boleh nampak kat skrin tu ya? Ayat 41. Tadi saya tak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. Apa kata Allah? Dan ingatlah akan hamba kami, yakni Ayub alaihi salam, ketika ia menyeru kepada Tuhannya. Apa seruan ataupun doa ataupun kita kata luahan rasa, meluahkan perasaan, meluahkan rasa isi dalam hati ni. Kata Nabi Ayub, anni massani asyaitanu binusbin wa azab. Sesungguhnya aku ini diganggu syaitan. Massaniya tu maknanya, kalau menurut bahasa, maksudnya ialah menyentuh. Aku ini telah disentuh. Begitu ya. Tapi nak kita faham, kita kata aku ini diganggu oleh syaitan dengan kepayahan dan siksaan. Ini kata Nabi Ayub alaihi salam. Kemudian kita tengok pada ayat berikutnya. Urkud birijlik hadza mughtasalun baridun wa syarab. Ayat yang 42 ni kata Allah, hentakkanlah kaki kamu. Ini perintah Allah. Allah kata hentakkanlah kaki kamu. Inilah dia hadza mughtasalun baridun wa syarab. Inilah dia air, mata air yang sejuk untuk kamu buat mandi. Mughtasalun untuk mandi, wa syarab untuk kamu minum. Kemudian tengok pada ayat 43. Wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan minna wa dhikra li ulil albab. Ayat 43 kata Allah, dan kami anugerahkan kepada dia, yakni Nabi Ayub alaihi salam, wa wahabna. Wahab ni Allah menganugerahkan kepadanya, ahlahu, ahli keluarganya, wa mislahum ma'ahum, dan dan juga kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula. Jadi kita tengok anak Nabi Ayub alaihissalam, boleh saya katakan ada dua generasi. Generasi pertama anaknya seramai 12 orang. Generasi kedua seramai 12 orang lagi ataupun 14 orang. Begitu ya. So saya bagikan kepada dua generasi. Maksudnya anak Nabi Ayub ni keseluruhannya dalam 24 hingga 26 orang. Jadi pada generasi awal 12, generasi kedua 12 ataupun 14 orang. Naam. Allahumma salli ala Muhammad wa rahmatan minna. Sebagai rahmat daripada kami, rahmat daripada Allah kepada Nabi Ayub, wa zikra li ulil albab,
Yang ini untuk kita. Dan kata Allah apa? Dan pelajaran bagi orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang ada akal, orang yang hatinya celik. Naam, ya. Dan kita tengok pada ayat 44, nanti kita akan ceritakan sikit tafsirannya. Wa khudh bi yadika dirsan fadrib bihi wa la tahnas inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abdu innahu awwab. Sadaqallahul azim. Baik, ayat 44 maksud dia apa? Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah rumput tadi yang telah diikat tadi dengan pukullah isteri kamu. Dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, yakni Nabi Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Rabb-Nya. Itulah kurang lebih ayat 41 hingga 44 yang kita nak bicarakan pada pagi yang mulia ini. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Terima kasih Kak Atikah, kita dia tag nama-nama sahabat-sahabat dia, anak-anak dia barangkali. Terima kasih Kak Atikah. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Cerita Nabi Ayub ini tak banyak disebut dalam Al-Quran, ya. Hanya beberapa tempat saja dalam Quran. Ada 4 tempat yang disebutkan dalam Al-Quran. Allahumma salli ala Muhammad. Yang pertama dalam surah Al-An'am ayat 84. Yang kedua dalam surah An-Nisa ayat 163. Yang ketiga dalam surah Al-Anbiya ayat 83. Dan yang terakhir dalam surah Sad ayat 41 hingga 44 yang kita baca pada pagi ini. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Nabi Ayub ni ringkasnya namanya iaitu Ayub bin Amus bin Kawah bin Rum bin Al-Ayyish bin Ishaq bin Ibrahim. Itu susur galurnya daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Naam. Allahumma salli ala Muhammad. Yang mana Nabi Ayub ini, Allahumma salli ala Muhammad, seorang yang tampan, seorang yang kaya, seorang yang sangat penyabar dan orang yang sangat dermawan. Ya. Dan Nabi Ayub ini ada 24 hingga 26 orang macam saya sebutkan tadi. Generasi awal seramai 12 orang, generasi kedua 12 hingga 14 orang. Dan daripada generasi kedua inilah lahir anak seorang nabi namanya Nabi Zulkifli. Ya, namanya Nabi Zulkifli. Jadi Zulkifli ni bin Ayub, anak kepada Nabi Ayub. Siapa nama Zulkifli? Ni macam kita kata Tuan Zulkifli ni AJK, orang kuat surau An-Nur ni. Zulkifli nama dia kan. Zulkifli lah kalau bahasa Arabnya. Zulkifli ni nama Nabi Zulkifli. Dalam Quran ada sebut yang wajib kita beriman. Tapi nama Nabi Zulkifli ni bukan nama sebenar. Nama sebenar Nabi Zulkifli ialah Bashar, ya. Bashar bin Ayub. Tapi tak apalah, ada orang nama Zulkifli, nama yang baik. Ya. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian. Nabi Ayub ini, Allahumma salli ala Muhammad, kita tahu kisahnya yang diuji dengan ujian yang sangat berat. Sangat berat, tuan-tuan dan puan. Allahumma salli ala Muhammad. Kak Asnah kita. Kak Asnah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Kak Asnah? Terima kasih ya. Yang Kak Tika kita dia tag nama sahabat-sahabat dia, masya-Allah, tabarakallah. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Baik, iblis ini kisahnya kenapa Nabi Ayub diuji? Kerana iblis dia gagal goda Nabi Ayub alaihissalam. Lalu Allah tunjukkan pada iblis ujian yang menimpa Nabi Ayub, ujian yang sangat berat. Dan
kisah ujian Nabi Ayub ni disebut dalam Quran sebagai motivasi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar sabar. Sabar tak? Cerita sabar ni cakap senang, tapi yang merasai tu ya Allah beratnya ujian tu kan. Jadi kisah Nabi Ayub ni boleh diambil sebagai motivasi, inspirasi kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad. Dan Allahumma salli ala Muhammad, walaupun Allah uji Nabi Ayub dengan pelbagai ujian, tapi Nabi Allah Ayub tetap sujud pada Allah, syukur pada Allah. Jadi bila iblis ni kata aku duk goda goda Nabi Ayub ni, dia ni orang cukup sabar, Allah kata nak tengok dia ni sabar tak sabar, maka Allah uji dia. Allahumma salli Muhammad, dalam satu hari ni semua tanaman dia mati, semua binatang-binatang ternakannya mati, semua harta benda habis dalam tempoh satu hari. Bayangkan ujian tu, berat tu. Iblis kata apa? Tapi tubuh Nabi Ayub tu elok lagi. Anak-anak dia 12 orang tu semuanya elok, sihat-sihat belaka. Nampak tak? Iblis ni memang begitulah ceritanya. Jahat kan? Memang jahatlah iblis ni. Maka Allah Ta'ala menguji pada hari berikutnya. Allah Ta'ala mematikan 12 orang anak yang mana matinya serentak. Mungkin kita kata ditimpa bangunan, maka matilah kesemuanya 12 orang. Ya Allah, ini satu ujian yang sangat berat kepada Nabi Ayub AS. Tapi luar biasanya kesabaran Nabi Ayub ni, mulut Nabi Ayub ni tak ada komplain sikit pun. Tak ada kata aduh, tak ada. Nabi Ayub tak ada kata tak ada. Nabi Ayub tetap diam, bahkan sentiasa mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ini kata Masya Allah luar biasa Nabi Ayub AS. Nah, kemudian dan pada saat itulah Allah Ta'ala uji Nabi Ayub dengan satu ujian penyakit kulit. Penyakit kulit tak? Mungkin tuan-tuan dan puan ya, yang menonton ni pernah tak dengar cerita Nabi Ayub? Penyakit kulit ni penyakit apa? Siapa tahu? Boleh komen dekat komen tu kan. Apa penyakit kulit yang dia apa nama? Yang menimpa Nabi Ayub ni, penyakit kulit dia macam mana? Penyakit kulit ni banyak kan. Eczema, lagi apa? Kanser kulit, kurap, lagi apa? Panau, bakteria kan. Macam kulit. Kak Tika kata kusta ya. Kusta kan. Siapa nak lagi? Kusta pun penyakit kulit juga. Lagi apa? Siapa yang boleh cerita? Okey, satu Kak Tika kata penyakit kusta. Sahabat-sahabat lain siapa nak komen? Boleh komen penyakit apa agak-agak yang dihadapi ataupun yang menimpa Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Ada siapa nak jawab lagi? Baik. Sebenarnya saya jawablah ya, kita tak nak buang masa kan. Ni pagi ni, sekejap nak hantar anak pergi sekolah pula. Baik, sebenarnya Nabi Ayub alaihi salam ditimpa penyakit kulit. Tapi penyakit apa tu kita tak tahu. Jawapannya wallahu taala alam, kerana tidak disebut dalam Al-Quran pun penyakit. Dalam saya tengok dalam tafsir Ibnu Kathir, dia tak sebut penyakit kusta, disebut ditimpa penyakit yang berat. Sebahagian menyebutkan penyakit kulit lah. Penyakit kulit yang macam mana tu wallahu alam. Sebab kalau kita tengok Nabi pernah sebut, Nabi ni, mana-mana Nabi kalau diuji dengan kesakitan, sakitnya lebih berat 2 kali ganda daripada manusia biasa. Contohnya kalau seorang Nabi demam, demamnya tu 2 kali ganda demam daripada orang biasa. Dan maknanya kalau Nabi Ayub ditimpa penyakit kulit tu lebih berat daripada manusia biasa. Jadi kalau menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi kan, dia kata cukup sekadar kita mengatakan Nabi Ayub ini ditimpa suatu penyakit yang berat, iaitu penyakit kulit yang berat. Tapi tak perlulah kita nak katakan penyakit tu mudarat dia sampai menjijikkan. Sebab saya pernah dengar cerita Nabi Ayub ni, penyakit kulit dia ni sampai ulat keluar daripada kulit dia. Saya pernah dengar tu orang cerita kulit ulat, bayangan jijiknya. Ulat ni keluar, lepas tu Nabi Ayub kutip balik, masuk balik dalam badan dia. Oh, ini satu perkara yang menjijikkan, kita dengar penggeli-geleman. Jadi
cerita hak begitu adalah kisah Israiliyat yang ditokok tambah. Tak ada cerita pun dalam tafsir kata Nabi Ayub sampai keluar ulat, tak ada. Cuma penyakit tu penyakit yang berat. Dan memang sungguh Nabi Ayub dia tak boleh nak menguruskan diri dia dengan sendiri, dia perlukan bantuan. Sebab tu bila mana Allah uji penyakit Ayub ni, berapa lama tuan-tuan? Cuba siapa teka. Berapa lama Nabi Ayub ditimpa penyakit kulit ni? Bayangkan orang kata apa, jatuh ditimpa tangga, habis tanam-tanaman, harta benda habis, binatang ternakan habis. Kemudian bukan itu saja, anak-anak meninggal dunia, semuanya mati, ya. Kemudian isteri-isteri Nabi Ayub semuanya meninggalkan Nabi Ayub kecuali seorang saja, isteri yang setia namanya Rahmah, cucu dia ini cicit ataupun cucu kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya betul. Ya, isteri Nabi Ayub yang setia ini namanya Rahmah, cucu kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nampak? Okey, berapa tahun agak-agak Kak Atikah, berapa lama Nabi Ayub ditimpa penyakit kulit ni? Cuba teka. Teka tak apa. Salah saya tak rotan. Siapa tahu berapa tahun? Kak Asnah katakan Allahu Akbar, betul Ustaz ya. Kita ni lemah sangat, iyalah. Betul. Allahumma salli Muhammad. Saya pun sama juga ya. Kak Tika kata 10 tahun. Siapa nak cuba lagi? 10 tahun, okey. Sepuluh tanya. Kenapa dia keluar yang ni pula? Okey. Jawapannya ialah jawapannya kita tak tahu berapa tahun tu. Jawapan yang tepat tu tak ada. Tapi berdasarkan riwayat hadis ya, ada menyebutkan selama 18 tahun. Berdasarkan hadis Qudsi ya, disebutkan selama 18 tahun. Baik. Ada juga kata tak sampai 18 tahun, 7 tahun. Tapi banyaklah riwayat, tapi yang kita tengok dalam contoh dalam hadis ini menyebutkan selama 18 tahun. Faham ya? Baik, Allahumma salli Muhammad. Lamalah tu kan 18 tahun. Oh, lamalah. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, bila Nabi Ayub ini penyakit dia sampaikan, bila Nabi Ayub ditimpa dengan ujian penyakit macam tu, semua isterinya meninggalkan kecuali seorang saja, ya, seorang saja iaitu Rahmah, cucu kepada Nabi Yusuf, dan juga dua orang lagi, orang terdekat dengan Nabi Ayub. Namanya siapa? Tak pasti. Walaupun ada Israiliyat kata namanya sekian-sekian, tapi dalam hadis Qudsi mengatakan tak sebut nama. Dalam Allahumma salli Muhammad, farafadahu al-qarib wal-ba'id illa rajulaini min ikhwanihi qad kana yaghduwani ilaihi wa yaruhani. Dalam hadis Qudsi kata semuanya kita kata meninggalkan Nabi Ayub, sehinggakan orang-orang yang memiliki hubungan yang dekat maupun yang jauh, maknanya saudara mara ni tadi, semuanya meninggalkan, menolak Nabi Ayub kecuali dua saudaranya, disebut begitu ya. Dua saudaranya. Mereka adalah saudara Ayub yang paling dekat. Mungkin kita kata adik-beradik Nabi Ayub yang dekat dengan Nabi Ayub. Mereka ni sentiasa menjenguk Nabi Ayub pada waktu pagi dan waktu petang. Jadi maknanya tinggal 3 orang je. Nabi Ayub bersama dengan isterinya seorang dan 2 orang, mungkin kita kata adik-beradik dia, yang selalu membantu Nabi Ayub. Memang Nabi Ayub ni tak boleh buat seorang-seorang. Dia perlukan bantuan daripada isteri dan adik-beradik yang 2 orang ni tadi. Nampak ya? Baik, Allahumma salli Muhammad. Sehingga kan yang 2 orang adik-beradik ataupun saudara terdekat ni keluar daripada mulut dia kata apa? Demi Allah, Ayub ni dah buat dosa yang tak pernah dibuat oleh orang pun di alam ni.
Maka ditanya kenapa kau kata macam tu? Yalah bayangkan 18 tahun, ni kata 18 tahun ni. 18 tahun lalu Allah tak pernah merahmatinya dan tidak mengangkat musibah yang menimpanya. Sampai keluar daripada mulut saudara terdekat dia kata Nabi Ayub ni dah buat dosa yang orang lain tak pernah buat sampai apa sampai tahap dia tak disembuhkan ni. Peliklah ya. Tapi Nabi Ayub tuan-tuan dan puan punya sabarlah ya Allah, punya penyabar ya. Baik Allahumma salli Muhammad. Suatu ketika satu hari Nabi Ayub ni dikeluar, dia tak pulang ke rumah sehinggalah isteri dia menunggu kepulangan suami dia. Mana ni suami aku tak balik-balik ni? Dan ketika itulah Allah mewahyukan kepada Nabi Ayub surah Sad ayat 42 tadi. Surah Sad ayat 42 tadi. Allah kata apa? Urkud birijlik. Urkud birijlik. Tengok ya ayat kedua tu. Urkud birijlik. Hadha mughtasalun baridun wa syarab. Ayat 42 tu. Maka Allah waktu itulah turun wahyu tu Allah kata pukullah kaki kamu ke tanah, maka inilah air yang sejuk untuk kamu buat mandi dan minum. Lalu Nabi Ayub pun mandi dan minum. Maknanya tuan-tuan, Allah Ta'ala boleh menyembuhkan Nabi Ayub tanpa sebarang usaha pun. Boleh, Allah boleh buat. Tapi nak ceritanya Allah Ta'ala masih menyuruh Nabinya untuk berikhtiar dan berusaha. Sebab tu kita kalau ada apa ujian pun, jangan duduk saja berdoa aja. Kena ada usaha dan ikhtiar. Maka Allah kata pukul. Kalau Nabi Ayub tak hentakkan kakinya ke tanah, maka tak akan keluar air itu. Okay, sekarang ni air dah keluar. Kalau Nabi Ayub tak minum dan tak buat mandi, maka tak sembuh penyakit. Sebab tu kena ada tindakan dan usaha tadi. Maka Nabi Ayub minum dan Nabi Ayub buat mandi, maka dengan izin Allah, sembuhlah penyakitnya. Allah Ta'ala menghilangkan ujian penyakit yang sedang dialaminya. Sungguh, kata dalam hadis kursi ni, dia pun terlihat lebih tampan daripada sebelumnya. Masya Allah. Lah, Masya Allah ya. Nabi Ayub jadi tampan, lebih kacak daripada sebelumnya. Sebelum ni dah kacak dah. Bila Allah sembuh penyakit ni, berkat ni tadi, lebih handsome. Masya Allah ya. Lebih handsome daripada sebelumnya. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, kemudian falamma ra'athu qalat ay barakallahu fika hal ra'aita nabiyallah hadzal mubtala wallahi ala dhalika ma ra'aitu rajulan ashbaha bihi minka id kana sahihan. Ini kata isteri Nabi Ayub. Bila Nabi Ayub balik ke rumah, isterinya kan tertunggu-tunggu, mana suami aku tak balik-balik lagi ni, dia dah tak sihat, sakit sebagainya kan. Bila mana isterinya melihat Nabi Ayub balik ke rumah, isteri dia kata apa kepada Nabi Ayub ni? Semoga Allah memberkati diri kamu. Apakah engkau melihat seorang Nabi Allah yang dia tengah mendapat ujian itu? Kerana demi Allah, aku tak pernah melihat seorang pun yang lebih mirip dengannya selain engkau, kata isteri Nabi Ayub ni. Aku tak tengok seorang lelaki yang miripnya seperti engkau waktu dia sihat. Engkau ni siapa? Isteri dia kata peliklah, bayangkan. Semalam tengok sakit kan, terlantau rupa itu, tiba-tiba hari ni boleh bangun pergi kerja. Kita pun pelik, ni suami aku ke ni kan? Dia betul ke tak betul ni kan? Macam tu lah, kita rasa pelik lah. Isteri kata pelik. Aku tengok kamu ni macam suami aku waktu dia sihat. Tapi suami aku ni sakit, dia tak rupa, dia macam kau tapi bukan kau ni. Isteri terkejut ya. Maka Nabi Ayub kata apa? Agak kelakar jugalah, tapi ini cerita hadis ya. Lalu Nabi Ayub pun menjawab, fa inni ana huwa. Apa halnya? Ini akulah dia, aku ni Ayub. Akulah orang tu. Kan isteri kata, aku wallahi mudah-mudahan Allah berkati kamu, aku tak tengok orang yang sebiji macam rupa suami aku waktu dia sihat. Engkau ni siapa? Maka Nabi Ayub kata, ya ini abang lah ni, akulah dia. Masya Allah. Maka daripada saat itu tuan-tuan, ya, Nabi Ayub pun diberikan nikmat yang cukup luar biasa. Sebab tu lahirnya anak anak semisal dengannya, maknanya 12 orang, 14 orang lepas tu. Kemudian Allah bukan bagi anak, Allah bagi kemewahan, nikmat yang banyak kepada Nabi Ayub dengan berkat kesabaran dia. Masya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kalau kita tengok pada ayat 44 ya,
Perempuan, tuan-tuan perempuan tengok pada ayat 44, Allah kata wa khudh bi yadika dirthan fadrib bihi wala tahnas inna wajadnahu sabira. Baik, ayat wa khudh bi yadika dirthan fadrib bihi wala tahnas. Ayat ni Allah kata apa? Yang ni dia ada kisah dia. Baik, saya ringkaskan ya. Nabi Ayub alaihissalam waktu baginda sakit, pernah ada satu riwayat mengatakan ada seorang iblis ya, iblis yang menyerupai manusia balik ke rumah lalu nak merawat Nabi Ayub, dan isterinya membenarkan orang lelaki itu masuk nak merawat Nabi Ayub, dan Nabi Ayub mengetahui dia itu iblis. Maka Nabi Ayub bersumpah, kenapa kau bagi orang ni masuk? Ya. Maka Nabi Ayub bersumpah, aku akan pukul kamu dengan 100 kali pukulan bila aku sihat esok. Sebab Nabi Ayub kan sakit, dia tak larat. Kalau aku sihat esok, aku bersumpah aku akan pukul kamu dengan 100 kali sebatan. Itu satu riwayat. Adapun riwayat yang berikutnya, dalam tafsir Ibnu Katsir juga menceritakan, Allahumma shalli ala Muhammad, Nabi Ayub waktu Nabi Ayub ni sakit, kan tak ada makanan, harta semua habis. Isterinya, masya-Allah ya, isterinya cukup hebatlah ya. Rahmah ni, isteri kepada Nabi Ayub cukup penyabar, cukup penyayang dan simpati pada suami dia. Maka isterinya tadi pergi pergi jual rambut dia. Wallahu a'lam, mungkin pada syariat pada ketika itu begitu keadaannya. Rambut ni tadi dia pergi botakkan rambut dia pergi jual rambut ni tadi, dan daripada duit jual rambut ni tadi, duit tadi telah dibelikan makanan untuk suaminya Nabi Ayub. Waktu tu dia pakailah hijab. Kan bila Nabi Ayub tanya, mana kamu dapat duit banyak-banyak nak beli makanan ni, dapat mana? Isterinya tak cakap. Tapi dah didesak oleh Nabi Ayub, mana dapat duit semua ni? Kan? Maka isterinya pun membuka hijabnya dan terlihatlah kepala dia botak, rambut dia habis dah tak ada. Padahal rambut ni mahkota wanita lah kan. Bayang orang perempuan tak ada rambut. Ui, seram tengok. kan Kak Atikah kan pernah tak ada rambut. Mana orang lelaki biasa kan, orang lelaki kalau botak kita tengok okey lagi. Kalau orang perempuan ni kalau ada rambut tiba-tiba botak ni kita tengok pelik melainkan kalau orang tu penyakit kan. Tu lain lah. Jadi Nabi Ayub terkejut. Mana bagi rambut kamu ni? Maka sebab itu Nabi Ayub, maka isteri pun ceritalah, sayang pergi jual rambut ni nak belikan makanan untuk abang ni. Nabi Ayub cukup marah, dia kata kalau aku sihat esok aku akan pukul kamu dengan 100 kali sebatan. Ya. Dan ketika itu bila Nabi Ayub dah sembuh, ayat 42, ayat 43 lah. Ayat 44 tu lah Allah kata, wahai Ayub, kamu pernah bersumpah dulu. Jadi sekarang ni kamu kena tunaikan sumpah, cuma ringan. Hanya ambil 100 kurang lebih begitu, 100 rumput yang diikat dengan tali dan pukullah sekali saja pada isteri kamu. Cukup sekadar itu. Tapi sumpah tadi kena ikutlah. Dah sumpah kan, kena buatlah. Maka itu ceritanya. Akhirnya tuan-tuan dan puan, Nabi Ayub hidup senang, rezeki banyak, melimpah ruah dan sebagainya berkat kesabaran ya. Jadi tuan-tuan dan puan, kesimpulan yang boleh kita ambil daripada kisah ini, ya betul kan, boleh tak kita semua boleh dapat jumpa ya? Jumpa apa ni? Tengok komen balik. Baik, terima kasih Kak Asna ya. Ustaz, kita semua boleh dapat jumpa tak semua Nabi-Nabi? Boleh insyaAllah. Boleh ya. Maksudnya jumpa Nabi Ayub? Boleh, tak ada masalah. InsyaAllah dengan izin Allah, kalau dekat akhirat esok kita dapat jumpa semua Nabi. Ya. Semua Nabi kita dapat jumpa. Nabi Muhammad pun kita akan dapat jumpa. Dan Nabi-Nabi yang lain pun kita akan dapat jumpa. Dan memang ada pun ceritakan dalam hadis Qudsi, hadis sahih, yang mana waktu hari akhirat esok kita akan pergi ramai-ramai jumpa Nabi Adam ya, minta syafaat. Dan kemudian kita jumpa dengan Nabi Nuh ya, kemudian kita berjumpa dengan Nabi Musa, Nabi Isa. Kemudian akhirnya kita jumpa dengan Nabi Muhammad SAW minta syafaat. Itu dalam riwayat menceritakan tentang syafaatul uzma, syafaat agung Nabi Muhammad SAW. Jadi jawapannya boleh kita jumpa dengan Nabi Ayub dengan izin Allah, mudah-mudahan. Ya, bukan dengan Nabi, dengan Allah Taala pun kita boleh jumpa. Cumanya bagaimana keadaan tu kita tak boleh nak sebutlah, wallahu alam. Tapi memang sungguh ya, bila mana dalam surah Yasin kan, salamun apa nama
Salamun qawlam mir rabbir rahim. Kita tengok tafsir tu kan. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Jadi ada beberapa tafsiran kat situ. Salamun, siapa yang memberikan salam? Allah Ta'ala bagi salam. Maka ketika itu kita dapat melihat Allah. Wallahu alam. Cuma keadaan tu bagaimana? Itu menjadi perbincangan ulama lah ya. Adakah kita melihat secara terus ataupun bagaimana keadaannya? Wallahu ta'ala. Tapi bila Allah Ta'ala memberikan salam begitu, ahli syurga semua terpana. Ya. Sebelum ni menikmati keindahan syurga, kenikmatan syurga punya seronok, tiba-tiba Allah bagi salam kepada kita dan ketika itu kita terpana melihat Allah Ta'ala yang cukup luar, yang cukup hebat, yang agung dan sebagainya. Baik ya. Jadi kesimpulan tuan-tuan dan puan, apa yang kita boleh ambil iaitu dalam kisah Nabi Ayub nombor 1, bila ditimpa ujian, sakit dan sebagainya, jangan tak berdoa. Kenapa Nabi Ayub tak berdoa dalam tempoh setahun, 2 tahun? Sebab Nabi Ayub ni Nabi, kesabaran cukup tinggi. Tapi ibrah yang kita nak ambil dalam bab bila ditimpa ujian ni, maka mengadulah kita pada Allah dengan sebenar-benarnya. Ya. Yang kedua, kena ikhtiar, kena ada usaha. Tidak boleh duduk saja berdoa, kena ada ikhtiar dan usaha. Pergilah, usahalah yang mana kita mampu. Yang pastinya usaha tu biarlah usaha yang tidak mensyirikkan Allah. Janganlah jumpa tok bomoh yang khurafat ni, ya. Jumpa doktor ke ataupun jumpa dengan ambillah penawar-penawar yang insya-Allah yang baik. Ya, ikhtiarlah selagi mana kita mampu. Ya, dan yang kemudian yang ketiga, bila mana kita melepasi satu-satu ujian, yakinlah Allah akan bagi kita keberkatan. Dengan berkat sabar tadi tu, kita akan dapat nikmat yang lebih banyak daripada sebelumnya. Tapi dengan syarat kena sabar, kena melepasi ujian tu. Mungkin dulu kita teringat waktu kita susah dulu kan, wallah banyak. Tapi kita sabar dan kita sabar dan kita sabar. Tapi hari ni kita dapat hidup lagi senang daripada sebelumnya, kan? Jadi insya-Allah itulah hikmah pengajaran yang boleh kita ambil pada pagi ini. Saya minta maaf. Terima kasih pada semua sahabat-sahabat yang menonton, yang like, yang share, dan jangan lupa untuk boleh berikan sedikit infak dana kepada aktiviti ataupun kuliah ilmu di Surah An-Nur fasa 3A Bandar Seremban Selatan. Nombor akaunnya Bank Islam ya 050120105338. Yang mudah-mudahan kita semua diberikan keluasan rezeki berkat hari Jumaat ni. Bolehlah kita berikan, insya-Allah mudah-mudahan tak akan miskin orang yang memberikan sedekah. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih semua. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan wabillahil hidayah wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah.